Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan kita sekali lagi pada kali ini. InsyaAllah kita meneruskan pembacaan kitab Huru-Hara Hari Kiamat Imam Ibn Kathir, yang kita masih lagi berada di dalam tajuk Nabi Isa alaihi salam. Hujung dah. Lepas ni kita pergi tajuk baru. Baik. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun kita baca bersama sebelum ini, bahkan selalu kita dengar tentang Nabi Isa alaihi salam yang belum wafat, belum mati. Nabi Isa ni Allah angkat dia ke langit, sehinggalah akan turun kembali. Waktu bila? Waktu Dajjal bermaharajalela di atas muka bumi, maka turunlah Nabi Isa di kala itu untuk membunuh Dajjal. Kerana itulah tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia lain pun atas muka bumi ini yang boleh membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Kerana itulah yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sedikit sifat Nabi Isa putera Maryam dan sifat umat akhir zaman. Nabi cerita tentang sifat Nabi Isa, macam mana roman Nabi Isa ni macam mana, kemudian perangai umat akhir zaman ni macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tengok mafhumnya. Pada malam aku diisrakan. Ni cerita Isra Mi'raj Nabi. Kan Nabi berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Nabi mengimamkan salat di kalangan para nabi tersebut. Sejarah yang panjang yang kita baca di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi sebut, pada malam aku diisrakan, aku bertemu Nabi Musa. Nabi cerita Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Baiklah, aku jelaskan ciri-cirinya. Nabi berjumpa ni jumpa sungguh. Isra Mi'raj ni bukan cerita khayalan. Isra Mi'raj bukan cerita di alam mimpi ataupun alam fantasi. Isra Mi'raj adalah kisah benar yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, baik, aku jumpa dengan Nabi Musa dalam cerita Isra' wal Mi'raj ini. Mai sini aku nak cerita sikit ciri-ciri Nabi Musa ni, kata Nabi. Ternyata dia adalah seorang lelaki jangkung, maksudnya tinggi. Nabi Musa ni, kata Nabi, kalau kamu semua nak tahu, duk sebut Nabi Musa, Nabi Musa ni, aku bagi tahu sikit ciri-ciri Nabi Musa ni. Aku jumpa dengan dia malam Isra' wal Mi'raj. Nabi Musa ni orangnya tinggi. Tinggi, kata Nabi Musa ni, maknanya tinggi pada Nabi lah. Nabi Musa ni tinggi. Rambut kepalanya berombak, seperti orang dari Shanu'ah. Maksudnya rambut ketak-ketak lah Nabi Musa ni. Begitu gambaran yang Nabi bagi. Rasul bersabda, dan aku bertemu pula dengan Nabi Isa. Dah jumpa dengan Nabi Musa, kemudian Nabi kata, aku jumpa pula dengan Nabi Isa. Baiklah, aku jelaskan ciri-cirinya. Tadi aku cerita Nabi Musa macam ni. Lepas tu aku jumpa Nabi Isa, keadaan Nabi Isa ni macam ni, kata Nabi. Lalu baginda katakan, aku lihat dia tu Nabi Isa lah, berkulit kemerahan, seolah-olah dia baru keluar dari Dimas. Kulit Nabi Isa ni kemerah-merahan macam baru keluar daripada bilik mandi. Tu maksud Nabi. Biasalah kita keluar daripada bilik mandi kan, kulit kita bersih, kulit kita nampak ceria kan. Jadi Nabi Isa itu begitu keadaannya. Kemudian satu hadis lagi, aku melihat Nabi Musa, Isa dan Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa berkulit kemerahan, berambut kerinting dan berdada bidang. Adapun Musa berkulit sawo matang, berperawakan tinggi besar, berambut lurus seperti orang Zut. Itu pula. Baik. Dia ada sampai belakang ni. Hadis yang kita baca ni, Nabi cerita dengan jelas. Ni riwayat Bukhari Muslim tentang Waman Nabi Isa ini kulitnya putih kemerah-merahan. Memang handsome lah kan. Para Nabi, para Rasul ni memang handsome, memang lawa orangnya. Nabi kita dah tentulah yang paling lawa. Nabi Isa ini begitu keadaannya. Tapi dalam hadis-hadis yang selepas ini diceritakan pula, sahabat mengatakan, aku dengar Nabi cerita Nabi Isa ni sawo matang. Nampak? Di sana ada dua cerita. Jadi persoalannya, mana satu yang betul? Dua-dua betul lah. Sebab dua-dua itu daripada Nabi. Nabi tidak berbohong. Daripada pandangan, dari satu keadaan, dari satu sudut, Nabi melihat Nabi Isa ini kulitnya kemerah-merahan. Dari satu sudut dan keadaan masa yang lain, Nabi melihat Nabi Isa ini kulitnya macam sawo matang. Jadi kita nak pegang yang mana? Kita boleh pegang dua-dua. Nabi Isa ini berkulit putih kemerahan pun betul. Kalau kita nak kata sawo matang pun betul. Dan tidak berdosa pun kalau kita menolak kedua-duanya. Aku rasa Nabi Isa ni kulitnya tak macam ni. Kulit tak macam ni, tak berdosa pun. Yang berdosa kalau kita kata Nabi Muhammad ni bohong kot tentang Nabi Isa, itu berdosa. Mana pula Nabi bohong, kan? Tetapi yang Nabi suruh kita yakin dan percaya bahawa Nabi Isa itu hidup, dan Nabi Isa itu akan turun apabila sampai waktunya, apabila Allah memerintahkan turunnya Nabi Isa ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal. Yang tu kita kena percaya dengan penuh keyakinan. Bukan lagi kita kena percaya ya ke tidak, ya ke tidak, kok ya, kok tidak. Bukan begitu. Sebab secara terang dan jelas Nabi SAW menyebutkan bahawa manusia yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa AS. Yang tu kita kena pegang dan yakin sungguh-sungguh. Bukan kita nak berbalah tentang Nabi Isa ni tinggi, Nabi Isa ni hitam, Nabi Isa ni putih. Itu bukan kerja kita. Nabi tak suruh pun kita duk berdebat bab tu. Yang Nabi suruh kita yakin sungguh-sungguh Dajjal akan turun membawa satu fitnah yang besar ke atas muka bumi ini.
calang-calang manusia yang lemah iman akan rosak akidahnya, rosak imannya kerana fitnah dan hasutan Dajjal. Sehingga huru-haralah muka bumi ini kerana fitnah Dajjal ini, perangai buruk Dajjal ini. Lalu turunlah Nabi Isa alaihi salam. Allah suruh bunuh Dajjal si bermata satu ini. Yang tu yang kita kena pegang. Yang tu yang nak kita yakin sungguh-sungguh. Bukan kita nak cerita Nabi Isa ni keadaannya begitu, begini, begitu. Itu kita harus mengetahuinya. Tetapi yang kita mesti yakin dan percaya, Nabi Isa inilah yang akan membunuh Dajjal. Baik. Tajuk yang seterusnya, Ya'juj dan Ma'juj. Sama macam kitab yang kita baca dulu. Kita dah habis dah pun bab tu. Kita ulang dalam kitab ni pula, ceritanya adalah cerita yang sama, cuma ayatnya mungkin sedikit berbeza. Apa dia Ya'juj Ma'juj? Kita dah tahu kan, Ya'juj Ma'juj ini adakah keturunan jin? Ya'juj Ma'juj ini adakah banyak duk cerita tentang Ya'juj Ma'juj ni kan? Ada yang kata Ya'juj Ma'juj ini nama, yang sebenarnya Ya'juj Ma'juj ini ialah Amerika dan Rusia. Ada tak pernah dengar orang syarah macam tu? Ada yang menyebutkan Ya'juj Ma'juj ini adalah 2 ekor ulat yang cukup besar, yang akan makan semua makhluk atas muka bumi ni. Kalau ulat berapa besar tu agak-agak? Kalau dia boleh makan semua makhluk atas muka bumi ni. Banyaklah yang duk cerita tentang Ya'juj Ma'juj ni. Dah keluar, dah ada di sana, dah ada di sini. Jin bertanduk lah, macam-macam cerita. Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia, keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam, yang kita dah baca dah dalam kitab yang dulu kan. Apa disebut? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi pada masa turunnya kembali Nabi Isa bin Maryam ke bumi. Cerita Ya'juj Ma'juj ini sampai masa Allah izinkan dia keluar waktu bila? Waktu Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa dah bunuh dah Dajjal di bumi Palestin yang kita baca dulu ni. Dah bunuh Dajjal, Nabi Isa akan memimpin dunia ini dengan penuh keamanan dan kemakmuran. Semua tak ada, babi-babi semua kena bunuh, salib-salib habis dipancung. Orang baik semua yang tinggal masa itu. Binatang liar semua jadi jinak. Binatang berbisa tidak lagi menggunakan bisanya untuk membunuh orang dan sebagainya. Aman sungguh dunia masa itu. Pada masa Nabi Isa duk memimpin dunia itu, memerintah muka bumi ini, masa itulah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa turun ke bumi, yakni setelah beliau berjaya membunuh Dajjal. Setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka semuanya dalam satu malam atas berkat doa Nabi Isa alaihi salam. Nampak tak dia punya beza sikit dengan kitab yang kita baca dulu kan? Dia ada beza sikit, tetapi jalan ceritanya tetap sama. Cerita Nabi Isa bukanlah orang yang berperang dengan Ya'juj Ma'juj dan menang. Bukan, sebab Allah suruh Nabi Isa bunuh Dajjal sahaja. Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tak berdaya untuk membunuhnya sebab Allah tak izinkan. Berkaitan dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan, yakni tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya 96. Cerita Ya'juj Ma'juj Allah nukilkan di dalam Al-Quran. Allah nyatakan di dalam Al-Quran cerita Ya'juj Ma'juj. Dia bukan dikarang oleh manusia di dalam buku-buku sejarah ataupun kisah-kisah dongeng di dalam cerita-cerita klasik, bukan. Cerita Ya'juj Ma'juj
tertera di dalam Al-Quran dengan terang dan jelas, maknanya wajib kita percaya bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu wujud. Sudah pun ada di tempatnya sampai masa dan ketika Allah akan lepaskan dia keluar. Kerosakan yang berlaku cukup dahsyat bila keluarnya Ya'juj Ma'juj. Bila Allah sebut dalam Al-Quran macam ni dengan terang dan jelas, Ya'juj wa Ma'juj, Allah sebut, kita kena yakin dengan sesungguh-sungguhnya inilah yang akan berlaku ke atas muka bumi ini sesudah terbunuhnya Dajjal. Ini rentetan cerita, perjalanan cerita nak pergi kepada tiupan sangkakala ni. Sekarang ni dia duduk kat mana? Dia duduk dalam tembok. Tembok mana? Tembok besar Cina. Itu bukan dia. Kalau tembok besar Cina, sedih sangat kan, mudah bona nak keluar. Bukan kata Ya'juj Ma'juj, manusia pun mudah keluar. Ada je cara nak keluar kan. Ini cerita dalam tembok yang dibina oleh manusia hebat yang dianugerahkan kehebatan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah Zulkarnain, itu ramai orang Melayu duduk nama Zulkarnain tu kan. Zulkarnain, ramai orang Melayu nama Zulkarnain, harap-harap hebat macam Zulkarnain dah juga kan. Janganlah nama Zulkarnain sembahyang jamaah pun tak datang kan. Tapi Zulkarnain Sri Pulai nampak hebat lah. Ada 5 orang kan Zulkarnain Sri Pulai, semua kaki jemaah, alhamdulillah. Kalau tak ada nasib kau lah. Baik, dalam kisah Zulkarnain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa atba'a sababa ila al-akhir, daripada surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99, yang berakhir ayat 99, wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Kita baca surah Al-Kahfi siang tadi kan, malam tadi masuk maghrib kita baca surah Al-Kahfi, sebelum asar habis surah Al-Kahfi. Berapa orang yang tak habis angkat tangan? Mampu tak berani angkat tangan kan, silap baca pun tak kan? Tapi kalau baca, awak seorang baca sebab dia jawab tu, sebab dia boleh masak. Baik, kita duk baca. Siapa suruh baca? Nabi suruh baca. Sebab dalam surah Al-Kahfi tu cerita benda-benda macam ni lah. Kita nak selamat dari fitnah Dajjal, baca surah Al-Kahfi. Hari Jumaat je tak payah hari Jumaat lah. Hari Jumaat tu sebab Nabi baca hari Jumaat, kita baca bertambah-tambah lah banyak pahalanya. Hari lain baca lah, tak jadi masalah pun. Malam ni nak baca, tadi siang lupa baca, baca malam ni boleh. Bila-bila nak baca, tak jadi masalah. Ayat Quran, kalamullah, bila-bila pun boleh baca. Baik. Dalam ayat 92 sampai 99 ni, apa cerita? Kita tengok dia punya terjemahannya. Apa Allah sebut? Kemudian dia ni siapa? Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 gunung. Sehingga dia sampai di antara 2 gunung, dia mendapati di hadapan kedua-dua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Zulkarnain jumpa dengan satu kaum yang pelik. Yang pelik, tak boleh bercakap, tak boleh berkomunikasi dengan Zulkarnain dan tenteranya. Maknanya dia tak boleh berkomunikasi dengan manusia di luar, dengan manusia biasa. Pelik. Muka pun pelik, perangai pun pelik, perawakan dia pun nampak pelik. Tu kaedah dia. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Nampak Allah sebut dalam Al-Quran. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, kemampuan yang telah diberikan kepadaku oleh Tuhanku adalah lebih baik. Maka bantulah aku dengan kekuatan, yakni manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding di antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Cerita dia.
Buat sungguhlah. Cerita buat tembok, dirikan besi, gunakan tenaga manusia, gunakan peralatan. Memang itu yang dilakukan oleh Zulkarnain. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka berkatalah Zulkarnain, tiuplah yakni api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Ini cerita yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kelebihan yang Allah bagi kepada Zulkarnain bila berdepan dengan Ya'juj Ma'juj ni, masa tu Allah suruh Zulkarnain bina tembok besi di antara dua gunung itu. Maka mereka tidak boleh mendakinya dan mereka. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk di antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Ceritanya bila Zulkarnain dah tutup gunung yang menempatkan Ya'juj Ma'juj ni, maka kekallah dia di situ. Satu benteng yang kukuh yang tidak ada siapa boleh nak bayangkan teknologi apa dia pakai, jenis besi apa dia pakai. Ya'juj Ma'juj ni bukan makhluk macam kita. Dia ganas, dia ada banyak kelebihan. Dia ramai, seramai-ramainya, banyaknya tak terhingga. Kata Zulkarnain, hari ni aku dah tutup, aku dah buat benteng ni, mereka tidak boleh keluar dengan izin Tuhan. Tetapi satu hari nanti, kata Zulkarnain, tembok yang kukuh ini akan hancur lebur dan keluarlah mereka daripada tempatnya. Sehinggalah disebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian ditiup lagi sangkakala. Maknanya bila dah dekat dengan kiamat nak ditiup sangkakala nanti, masa itulah Allah izinkan Ya'juj Ma'juj ni keluar. Sekarang belum ada. Di gunung mana? Kan? Allah sebut dalam Al-Quran, di antara dua gunung, gunung mana? Mulalah manusia merayau-rayau untuk cari gunung tu. Kan? Merayau-rayau untuk cari gunung tu. Keluarlah berbagai-bagai teori mengikut logik akal. Gunung itu sebenarnya berada di Rusia. Gunung itu berada di sempadan Afghanistan. Gunung itu berada, banyak pun ada. Last kali, gunung itu di Kuala Pilah. Kan? Habis semua dia kaut, lagi ada gunung atas muka bumi ini. Yang tu adalah rahsia dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita nak tahu di mana? Kan? Bukan Allah suruh cari gunung tu. Bukan Nabi suruh kita pergi cari benteng tu. Yang Nabi suruh kita buat, yang Allah perintahkan kepada kita, bentengi diri kita ini terlebih dahulu. Allah dah izinkan Zulkarnain dan orang-orangnya yang beriman itu buat benteng, buat tembok daripada keluarnya Ya'juj Ma'juj ini akan merosakkan alam ini. Kita ni dah tahu dah Dajjal tu jahat. Ya'juj Ma'juj itu akan membawa kerosakan dan kemusnahan atas muka bumi ini. Jadi kamu orang yang beriman dan yakin dengan hari pembalasan, yakin dengan tiupan sangkakala, benteng diri kamu itu dengan kekuatan iman dan akidah. Caranya macam mana? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Hari ini manusia tak jadi tak tentu arah. Sebab apa? Keyakinan dia itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Keimanannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itulah manusia awam seperti kita. Akhirnya berlaku benda-benda yang bukan-bukan, yang kadang-kadang kita fikir tak logik. Hari ini viral, dari semalam dah viral, berlaku flying kick di dalam masjid. Dapat video tu. Berlaku serangan Wong Fai Hong di dalam masjid. Katanya berlaku di Poland. Kan? Berlaku di Poland 7.
sebuah negeri di Malaysia. Pernah pergi Poland 7? Balon 7 lah, la ilaha illallah. Itu pun tak erti. Kan tak erti kan, saja kan. Kita bukan nak kata orang tu jahat, orang tu baran, orang tu, bukan. Bukan tugas kita nak menghukum dia. Polis pun dah ambil kes ni, biarlah polis selesaikan. Kita nak cerita, yang pergi masjid itu dah tentu orang baik. Kan? Mesti orang yang mengerjakan solat, mesti orang yang dah membiasakan diri dia solat berjamaah. Tetapi yang kita sebutkan tadi, iman ini kadang-kadang dia turun naik. Sampai masa iman tu turun sikit, kerana sikit punya hal dia jadi kes yang besar. Kan? Kalau baca Metro online yang ni, apa tajuk dia? Terpijak sejadah je pun. Tajuk besar tu. Terpijak sejadah je pun. Kan? Kita tak nak campur ni, cerita bukan kita nak jadi polis pencen, nak ulah itu, nak pergi sesat, tak. Polis dah ambil alih, biar polis yang selesaikan. Saya nak sebutkan, tak semestinya kita ni orang kuat jemaah, kita ni orang kuat semayang, kita boleh kawal emosi. Kita nak macam mana? Banyaklah kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada rasa nak marah, mohonlah keampunan dengan Allah, banyaklah beristighfar. Takut-takut jadi benda macam ni lah kan. Semua orang baik. Cerita yang pukul pun orang baik, yang kena pukul pun orang baik. Cuma kedua-duanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jangan lepas ni berlaku di Seri Pulai, Surau Darul Taqwa, Pak Imam flying kick jemaah baca kuat bunah kan. Eden nak baca surah pun tergagap, dia bantai macam Fatihah sekuat-kuat, flying kick di imam, dah jadi kes pula. Jangan nak buat macam tu kan. Baik, dalam tafsir kami, kata Imam Ibn Katsir, ni kitab Imam Ibn Katsir kan, kata Imam Ibn Katsir, dalam tafsir kami, yakni tafsir Ibn Katsir, telah kami ceritakan kisah Zulqarnain dan bagaimana cara dia membina dinding dari besi dan tembaga antara dua gunung. Ayat yang saya baca ni, surah Al-Kahfi 92-99 ni, memang sedap lagi kalau kita syarahkan secara tafsirnya. Tapi kita baca sambil lalu lah. Tuan-tuan duk belajar tafsir Quran dengan ustaz lain kan, nanti jumpa ayat ni, jumpa surah ni, panjang lebar lah cerita dia. Ni kita nak cerita tentang Ya'juj Ma'juj ni, kita baca sambil lalu. InsyaAllah bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang mudah difahami, InsyaAllah. Baik, telah kami ceritakan kisah Zulqarnain dan bagaimana cara dia membina dinding dari besi dan tembaga antara dua gunung sehingga kedua-duanya menjadi tambak yang kukuh. Nanti kita tengok apa kerisauan Nabi. Zulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Diharapkan dinding ini dapat menghalang kaum teroris yang melakukan kerosakan di muka bumi itu dari bangsa-bangsa yang lain. Kata Zulqarnain, dah buat dinding tu bukan sebab aku teror. Dinding ni jadi kuat, dinding ni jadi kukuh, bangsa yang jahat, yang ganas tu tak boleh keluar dari dinding ini, sebab dinding ini adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kasih sayang, bukti belas ihsan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Aku bukan Tuhan yang boleh tentukan Ya'juj Ma'juj tu boleh keluar tak boleh keluar, tapi usaha dan ikhtiar Allah izinkan. Dengan rahmat Allah selamatlah manusia di luar ini daripada menjadi mangsa keganasan Ya'juj Ma'juj ni. Itu maksud dia. Apabila janji Tuhanku telah tiba, yakni saat yang telah dia tentukan bagi kehancuran dinding ini, maka akan dia hancurkan dinding ini hingga rata dengan tanah. Janji Tuhanku adalah benar, yakni pasti terjadi. Janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Yakin dan percayalah, cerita Ya'juj Ma'juj di dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca ini adalah kisah benar yang maha benar daripada Allah yang maha agung. Tidak ada cacat celanya. Ini bukan kisah hikayat Meruh Mahawangsa ke Malim Deman ke, bukan. Ini kisah yang Allah bagi peringatan kepada manusia.
Terlepasnya Ya'juj Ma'juj ni, bukan kerja main-main cerita Ya'juj Ma'juj ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman mafhumnya, kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk di antara satu dengan yang lain. Maksudnya pada saat hancurnya dinding tersebut, kaum Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari tempat pengurungannya, menyerbu bangsa-bangsa sekelilingnya. Maksudnya Allah biarkan mereka ni bercampur aduk di kalangan mereka. Maksudnya bukan bercampur aduk di dalam gunung tu. Bercampur aduk tu setelah mereka pecah keluar daripada gunung tu, daripada tembok yang dibina oleh Zulkarnain tu, mereka akan menyerbu seluruh bangsa-bangsa manusia yang ada di atas muka bumi ini. Mereka berjalan dengan cepat dari segala penjuru, seolah-olah meluncur dari tempat yang tinggi. Dalam kitab yang dulu dikata apa? Kita baca macam air yang turun daripada takar, disebutkan air yang turun daripada syarik lah, senang kita sebut. Laju jadi turun. Macam itulah kaedah Ya'juj Ma'juj ni. Bila terlepas daripada tembok tu, mereka akan berjalan dengan cepat di segala penjuru, seolah-olah meluncur dari tempat yang tinggi. Pergerakan dia memang pantas. Dia pantas sepantas-pantasnya. Pantas dia ni, dia keluarnya, dia ke negara-negara, tanah-tanah, tempat-tempat. Dia akan cari perempuan, dia akan rogol perempuan itu. Ini kisah benar. Ya'juj Ma'juj ni dia akan memperkosa wanita itu. Mana-mana wanita dia akan jumpa, wanita itu akan mengandung dengan pantas, kemudian beranak. Membiaklah lagi zuriat Ya'juj Ma'juj ni. Tu. Pantas tak pantas Ya'juj Ma'juj ni? Hari ni kita selalu sebut kan, takkanlah mengandung hari ni beranak esok. Memang tak akan berlaku kan? Tapi cerita Ya'juj Ma'juj itulah cerita dia. Segala pergerakan dia cukup pantas dan dia membiak dengan begitu ramai sekali. Jutaan keturunan Ya'juj Ma'juj ni. Punya dahsyat. Nak cerita bahaya tak bahayanya Ya'juj Ma'juj ni. Dekat sesudah itu terdengarlah tiupan sangkakala yang mengejutkan, nafhatul faza', sangkakala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shakhisah. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yakni hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Surah Al-Anbiya 96-97. Waktu turun Ya'juj Ma'juj ni, maknanya tak ada apa lah dah. Dah dekat sangat dah dengan tiupan sangkakala. Dekat sangat dah dengan nak berlakunya kiamat. Itu yang Nabi duk pesan pada kita, suruh berhati-hati sungguh kita dengan Ya'juj Ma'juj ni. Dalam hadis-hadis tentang munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam di atas, telah kami ceritakan sepintas tentang Ya'juj Ma'juj ini, yakni dalam hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an maupun yang lain. Dalam cerita Dajjal mula-mula dulu kan dia dah ceritakan dah tentang keadaan Ya'juj Ma'juj ini macam mana. Yang tu betul ke yang ni betul? Sebab malam ni live ni, bila bunyi tu satu Malaysia dengar. Ustaz ni dah bunyi loceng tak yang berhenti pak. Tak pasal-pasal RM1,000 kan. Sidang pendengar jam tu salah, yang ni betul. Kita tengok satu hadis lagi. Isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya ancaman yang mendekati bangsa Arab. Ni yang dicerita tentang kerosakan tadi ni. Cerita apa yang berlaku kepada umat pada ketika itu. Bangsa Arab ni dia jadi macam mana? Memanglah Nabi sebut bangsa Arab, Nabi orang Arab. Nabi hidup di tengah bangsa Arab. Arab ni bangsa yang memang tahan uji, bangsa yang lasak. Itu kelebihan orang Arab. Nabi cerita tentang bagaimana
ancaman yang mendekati bangsa Arab disebabkan oleh apa? Hari ni bangsa Arab jadi macam mana? Macam-macam dah duk jadi kan. Bangsa Arab, bila sebut bangsa Arab, kadang-kadang buat kita tak berapa nak bangga sangat dengan bangsa Arab hari ni. Kan? Sebab oleh sebab-sebab yang tertentu. Loceng yang kedua sudah berbunyi, maka kita akan sambung isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya ancaman yang mendekati bangsa Arab pada minggu yang seterusnya insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم